بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظنا من كيد الكائدين، ومن حسد حاسدين، ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد، اللهم اصرف عنا شرورهم، واجعل شرورهم على نحورهم، واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama lagi kita boleh berjumpa di dalam ruangan pengajian kita tentang masalah kita hendak beriman dengan Allah Jalla wa'ala. Bagaimanakah yang Allah Subhanahu wa ta'ala suka dan redha dan setuju supaya kita sebagai manusia hamba dia ni beriman dengannya. Maka dengan kita hendak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu, kita tahu dengan logik akal, dengan cara jelas dan tidak ada keraguan, kata bahwasanya Allah Jalla wa'ala iaitu Tuhan yang ghaibiyah, Tuhan yang gaib. Kenapakah Allah Ta'ala itu perkara yang gaib? Kerana perkara yang mulia ni bahasa dia lah, dia tu gaib. Benda yang kita hak mulia tu, pasti benda tu orang nak pergi
Wak pesing kata mudah-mudah, wak pesing tidak ada harga, tak boleh. Nah, makna kata benda hak yang mulia ni pasti benda tu kena jadi benda sulit. Benda yang hak sulit salah satu sekali, kalau bahasa kita sebagai manusia ni, benda yang tak boleh kita nak capai. Dan Tuhan kita ni, kita tahu kata dia tu gaib kerana dia tu mulia. Dan manusia kita ni tak lepas daripada kata kita kena terikat hati kita dengan perkara yang gaib. Tidak ada manusia yang ada atas muka bumi ni melainkan dia kena percayalah kepada benda yang gaib. Tetapi yang betul dengan hakikat dan selarasnya dengan apa yang manusia itu duk cari-cari, tak lain tak bukan iaitu ada di dalam ajaran dinus samawi, iaitu agama yang berbangsa kepada langit, agama yang berbangsa kepada atas, bukan agama yang berbangsa kepada bumi. Itu nak kita tahu kata pasti kena lagu tu. Kalau kita tengok agama mana-mana pun, dia pergi juga kepada benda yang gaib. Seumpama agama Buddha, dia pergi pada benda dewa-dewa dan sebagainya. Kalau kita tengok kepada agama Hindu, agama Sikh, agama mana-mana pun, dia pergi kepada perkara-perkara yang gaib, lepas daripada, seolah kata belakang daripada berhala-berhala yang dia khayal naik daripada akal fikiran yang dia itu duk fikir mari. Akan tetapi Tuhan tegah di dalam Al-Quran, Tuhan kata, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq." Dan bermula di makian itu Allah Ta'ala tu, Allah ni nama bagi zat yang maha tinggi, maha mulia, maha bersih daripada segala kekurangan. Allah panggil Ismullahil Azam. Allah ni makna kata nama Allah besar sekali. Kemocok nama Tuhan kita. Kalau kita panggil ya Allah, pastilah Allah Ta'ala supoh dengan kita, kata Tuhan nak tolong kita. Dzalika bi anna Allah huwal haqq. Allah Ta'ala tu benar. Apa makna benar? Benar ni perkara yang selaras dengan benda yang benda hak sungguh, benda hak waqi'. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Apa yang duk seru, yang duk minta, yang duk harap, yang duk berasa terikat hati kita manusia dengan perkara tersebut tu adalah batil, benda tak terpakai. Tu dia. Maka alam ghaibi ni, makna kata perkara yang gaib ni pastilah benda tu adanya cara dia, dan apa nama lagi orang panggil kata suasana dia pun, cara pahal kita pun, cara nampak kita, ya ada apa yang kawaid dia suku. Kawaid hak sakut berat paut dengan alam gaib itu tak sama dengan alam hak syahid. Makna kata kita ni ada dua alam. Alam hak syahid mana hak kita nampak dengan mata kepala kita ni. Ya ada kawaid dia, cara dia, beberapa perkara lah yang kita tu kena tahu. Dan alam gaib langsung dia tu tak sama dengan alam hak syahid. Seolah kata akal manusia kita ni nak pergi sampaikan kepada perkara yang gaib betul molek dengan apa hak gaib nak kita itu berimej. Kalau kita tak tupai wahyu Tuhan, nasaya sesat kita. Seumpama kita kata kalimah, segera kita faham kata mari rumah dulu, kita padah orang mari rumah kita supaya nak mari makan nasi. Kita kata duduk dulu dah, mari duduk dulu.
Maka orang pun duduk. Kita pun segera faham kata duduk dengan cara yang adalah hak pesing dunia kita, hak pesing alam syahid ni. Tapi apabila kita tengok di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang alam barzakhiyah, alam barzakh. Apabila manusia kita itu dikembami, Allahumma arhamna idza ma saru ilaih. Maka akan datang dua orang malaikat, dia akan memperdudukkan mayat itu. Sebagaimana warid di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan memperdudukkan mayat itu. Kalau kita nak kirakan dengan logik akal, lubang lahat yang ada di dalam kubur tadi itu, adakah kuasa manusia itu nak duduk bangun duduknya tak? Nescaya akal kita ni tak pergi. Kenapa? Kerana lubang lahat ni lebih kurang tubuh manusia tu ialah. Bagaimana dia nak bangun duduk? Akan tetapi duduk yang kita faham daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan bentuk duduk sebagaimana kita duduk di dalam alam syahid dunia ni, bukan. Karena itu orang panggil Nabi dia bercakap tentang alam barzakhiyah, alam kubur. Itu yang berlaku dengan manusia. Yang berlaku dengan makhluk. Tetapi dia dimasukkan perkara tadi itu dalam alam ghaib, pasti kita wajib kena beriman dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar mari. Awak apa? Kerana yang pertama sekali kita orang mukmin. Mukmin ni mana kita membenarkan khabaran daripada Allah Jalla wa Ala ataupun daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tak memasukkan akal fikiran kita perkara yang Rasulullah rayak tentang perkara yang ghaibi. Faham tak? Nak kita faham. Maka kalaulah alam barzakh itu kita tak boleh nak khayal kata bagaimanakah dua malaikat itu mendudukkan. Kalau bahasa kita menyatakkan mayat tadi itu, bagaimana? Kita nak royak tak boleh. Tapi wajib kita percaya, wajib kita beriman dengan perkara tersebut. Kenapa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak dan khabar mari. Apatah lagi perbuatan Allah Jalla wa Ala. Apatah lagi sifat Allah Jalla wa Ala. Apatah lagi hakikat Allah Jalla wa Ala sebagai Khaliq, sebagai Tuhan. Dia ada qawaid suku, ada cara kita kena faham secara dia, ada hakikat hak dia. Dia tak sama dengan hakikat yang kita duk mikir dengan akal logik hak kecil kita ni, dia tak sama. Itu kita nak nampak dengan cara jelas. Apabila jadi gitu, Allah Ta'ala ni dia nak serukan kita supaya kita itu beriman dengan dia. Dia seru dengan Al-Quranul Karim, seru dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, royak tentang apa nama hal-hal yang dia nak royakkan kepada kita supaya kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka umat Islam kita belum daripada umat Islam itu naknya dapat berkesan dengan metodologi cara mikir yang luar daripada Islam, semua hak Rasulullah rakyat, sama ada daripada Allah iaitu Al-Quran, sama ada daripada Rasulullah iaitu sabdaan Nabi kita Muhammad SAW, semua orang Islam kita pakat beriman serupa dengan khabaran yang Allah Ta'ala khabar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar, dengan tidak ada perbantahan apa-apa. Akan tetapi sebaliknya lepas daripada tu, orang Islam kita ni
bukannya negara-negara, negeri-negeri, beberapa negeri, sampai ke umat itu boleh terima Islam. Akan tetapi tak ada jadi punah gapo. Duk buka negeri itu pun tak ada gapo, kerana orang beriman pakainya cara nak beriman seumpama apa yang Allah Taala menerangkan dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Akan tetapi muskilahnya orang Islam itu gi bacanya buku-buku, cara mikir ahli-ahli yang bukan Islam yang cari Tuhan tak jumpa, maka gi bacakan kitab-kitab umpama tu jadi berkesan kepada cara-cara mikir orang Islam, membawakan cara mikir tu masuk di dalam al-Islam. Itu panggil dakhil. Orang panggil apa? Orang panggil dakhil. Dakhil ni makna kata perkara yang bukan hak asal tapi masuk mari di dalam apa nama? Di dalam cara mikir orang Islam, di dalam apa nama? Pegangnya orang Islam, di dalam pahaman orang Islam. Maka jadi berpecah umat Islam. Pecah sebab apa? Sebab masuknya cara mikir yang luar daripada Islam. Sehingga dikajikan, dikhabarkan, dirayatkan oleh ulama Islam kata umat Islam kita ni ada dua kumpulan. Kumpulan yang tidak berkesan iman dia, cara mikir dia, pahaman dia dengan metodologi hak bukan Islam, dan metodologi yang diletakkan oleh orang cari Tuhan tak jumpa, hak tu sebahagian. Dan orang Islam juga akan tetapi termakai dengan cara mikir, berkesan dengan cara mikir hak luar daripada Islam, iaitu mereka yang cari Tuhan tak jumpa. Maka Islam kita semenjak daripada hari itu, lepas daripada atba'it tabi'in itu pejam mata, sampai ke hari ni pun duk jadi gitulah. Itu sejarah mari. Itu tak makna sejarah mari. Ini makna kata benda yang kita boleh tanya siapa pun daripada ahli sejarah yang boleh berikan keterangan kepada kita tentang sejarah pahaman orang-orang Islam. Tidak ada dipertikaikan, malaikat orang bukan ahli itu, tu biarlah nak buat kan. Faham tak tu? Maka orang dulu ni, makna kata orang yang tak berkesan dengan apa-apa teori, apanya metodologi, apa cara mikir, mereka yang cari Tuhan tak jumpa, apabila Allah Ta'ala royak dia, apabila Rasulullah royak Tuhan, dia taslim. Makna dia beriman bulat dengan tidak perbantahan apa-apa, dan tidaknya apa yang kata gele-gelesah ataupun jadi tak boleh nak terima dan sebagainya. Tidak. Dia letakkan diri dia sebagai Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Orang mari duk kata ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam depan dia, bagaimana kau Muhammad pergi semalam ambil daripada Mekah kepada Baitul Maqdis, daripada Baitul Maqdis kepada langit pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga. Maduk cerita lagu mana? Dia kata nak naik ke langit, amba tak percaya di awal lagi. Kata Muhammad ni di ke mana? Gi kepada Palestin, gi pada Baitul Maqdis. Kerana kami ni duk jalan ni 2 bulan nak sampai. Bagaimana Muhammad gi semalam kelak ayat kata dia ni gi. Abu Bakar pun senyap, duk dia. Lalu dia tanya setelah daripada orang yang duk kata, duk mengepek tadi tu terhadap Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar tanya sepatah, hak mu duk royak ni, pia royak, Muhammad royak sendiri ke macam mana? Orang tu pun, pia lagi Abu, dia lah duk royak. Kalau mari daripada dia, Abu Bakar kata, kalau mari daripada dia, aku percaya. Itulah digelarkan As-Siddiq. Itulah digelarkan As-Siddiqul Akbar.
Makna kata orang yang membenarkan Nabi setiap perkara yang Nabi khabar. Maka kita orang dulu, makna kata orang yang belum daripada nak makan teori dan metodologi hak pelik-pelik tadi itu, nak masuk dalam Islam, ikut Tuhan royak gapo percaya. Nah, bersih molek cara memikir. InsyaAllah kita nak bawa data cara-cara kita nak faham hak mereka itu faham tu yang ulama kita nakal mari, yang ulama kita suruh mari, yang ulama kita royak mari, ada. So Allah kata benda tu hidup-hidup perkara. Tak ada jadi kering, tak ada jadi mati, tak ada jadi lisuh, tak ada jadi kelang kabut dak. Benda tu bersih dak ada. Maka kita orang Ahmadiyah ni nak buat lagu mana Wijaya, pasti kita kena turut jalanan mereka. Jalanan mana? Jalanan mereka yang tidak bercampurnya cara mikir dia, faham dia tentang masalah iman dengan falsafah, dengan metodologi, dengan cara mikir orang-orang yang cari Tuhan tak jumpa. Itu tak? Tu kita nak duduk situ. Maka jalan ni Allahu Jalla wa Ala akan kekalkan jalan ni sehingga ila yaumil qiyamah. Hak tu dimaksud kata la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wala la yadurruhum man khadhalahum wala man khafalahum hatta ya'tiya wa'dullah wa hum 'ala dhalik. Satu kumpulan ya Allah Taala. Satu kumpulan ni makna kan? Makna bukan ramai. Ya ada kumpulan yang Allah Taala bakit khas untuk apa? Untuk pegang sebagaimana hak Tuhan redha, Tuhan kena. Walaupun siapa dia nak menyalahi dia, walaupun nak tuduhi dia, walaupun nak kecek tak molek dia, walaupun nak ejek dia, walaupun apa, la yadurruhum, tidak mudarat apa-apa mereka itu. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'ah. Kalau kita sabar bawanya cara Islam yang ambo royak tadi, cara kita nak beriman dengan apa yang kita royak tadi, nescaya kita tidak dapat mudarat apa-apa pun oleh rancangan-rancangan mereka terhadap kita. Tidak sama sekali. Sehingga mana tu tak mudarat tu? Hatta ya'tiya wa'dullah, sehingga datangnya hari kiamat, wa hum 'ala dhalik. Dia duduk tetap lagu tu. Mana syaraf, mana mulia. Makna mulia perkara ni. Dan sebaliknya, mereka yang orang Islam, bukan orang Islam, orang Islam akan tetapi ia kesal dengan cara mikir orang yang cari Tuhan tak jumpa. Nah, orang yang cari Tuhan tak jumpa, ia berkesan. Apabila berkesan, apabila ia dengar apa hak Tuhan raya, hak Rasulullah raya, ia berasa kata, supa ngak ambo apa? Hak Tuhan duk royak ni berasa supa ngak ambo. Nah, berasa kata Tuhan ni, supa ngak ambo. Nama Tuhan, hakikat nama Tuhan, hakikat perbuatan Tuhan, hakikat sifat Tuhan, supa ngak ambo. Apabila ia nampak supa dengan dia, dengan sebab ia kesal daripada ajaran hak orang cari Tuhan tak jumpa tadi tu, ia nak buat lagu mana? Pasti dia kena carinya jalan-jalan untuk nak menolakkan waham-waham yang ada dalam cara mikir dia. Tu dia. Faham tu tak? Lalu orang yang berkesankan dengan apa nama ni? Dengan cara mikir orang cari Tuhan tak jumpa ni, dia nak duk sore tu dia tak duk juga. Pasti dia kena buatnya cara mikir supaya nak buat orang tu terpedaya ataupun tertarik dengan teori-teori yang dia bawa datang mari supaya orang itu boleh terima. Cara tu boleh terima. Dia katakan teori ni orang Ahmadiyah yang apa nama ni, yang berkesan dengan dengan falsafah, dengan cara mikir orang hak tak kenal Tuhan, orang tak cari Tuhan tak jumpa. Ingat malah orang cari Tuhan tak jumpa.
Dia kata kan, dia kata orang dulu dan orang kemudian. Berarti molek. Orang dulu dan orang kemudian. Isyarat pelik pada orang dulu ni siapa? Yakni orang yang tak ada kesal dengan metodologi, cara mikir, orang hak cari Tuhan tak jumpa. Yang waktu baik metodologi ni, kaedah ni, cara mikir ni, orang kemudian. Orang berkesal dengan cara mikir, orang cari Tuhan tak jumpa. Balik kan gitu. Orang juruh ni tak buat kerja dalam arti kata benda pelik-pelik. Banyak ke orang tak juruh, dia buat benda hak pelik-pelik tu, kemudian dia nak heret orang hak juruh tu masuk di dalam golongan dia juga. Ha tu cara ya lagu tu. Ya waktu baik cara mikir katakan ittifaq. Apa makna ittifaq? Mana sepakat sebulat suara. Di antara orang dulu, makna orang hak tak ada kesal apa dengan cara mikir orang cari Tuhan tak jumpa, dengan puak-puak kita kata khabaran-khabaran yang Allah Subhanahu wa taala royak tentang hal Tuhan, dan khabaran-khabaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak tentang hal Tuhan, itu ayat tu, hadis tu kita gapo nama? Sama-sama ittifaq di antara dua kumpulan kita dengan orang dulu ni. Kata wajib kita kena mempalingkan. Wajib kita kena palingkan daripada khabaran yang betul-betul, yang nyata-nyata hak Tuhan royak dalam Quran, hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak di dalam hadis. Mana kata ittifaq, kata apa hak Tuhan royak, apa hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak tentang hal dia terutamanya, bukan maksud yang Allah Subhanahu wa taala khandak. Bukan tujuan hak Tuhan nak lagu ni. Bukannya apa nama hak Tuhan khandak macam ni. Tak. Pia yang katalah ni, iaitu orang yang berkesal dengan cara mikir, metodologi yang orang cari Tuhan tak jumpa. Ya orang Islam lah, kita takkid kata dia orang Islam. Faham tak? Ya heret mereka ni mari. Lalu dia katakan situ tu ittifaq. Kata apa hak Tuhan royak, apa hak Rasulullah royak tentang hal Tuhan, tak kira perbuatan Tuhan, sifat Tuhan. Dia kata itu bukan maksud. Itu bukan tujuan. Itu bukan pahaman yang Rasulullah mau dan khandaki yang Tuhan itu nak. Tak. Dia kata ittifaq. Lalu anak murid tanya, "Apa tak ada beza langsung ke Tok Guru?" Tanya orang ni. Orang hak Kamadian. Dia kata ada beza. Ittifaq pada mula-mula Kamadian ada beza. Ada tak? Kamadian ada beza. Faham tak tu? Beza lagu mana Tok Guru? Beza gini dia kata. Orang dulu yang tak ada campur cara mikir dia dengan cara mikir orang cari Tuhan tak jumpa, dia kata apa hak maksud hak Tuhan royak ni, serah Tuhan. Tuhan lah punya tahu, aku tak tahu. Nah, aku tak tahu. Apa makna hak Tuhan royak tentang hal dia, perbuatan dia, sifat dia, serah Tuhan. Hamba tak tahu. Mana kata orang tu orang tak tahu. Lepas serah. Kemudian hak kita, kita tak boleh serah gitu ya kata. Kita kena bubuh makna yang nampak kita tu sesuai. Yang kita nampak sesuai. Nampak tak? Kita kena bubuh makna yang nampak kata hak kita nampak sesuai. Kita kena bubuh makna yang kita nampak sesuai. Yang kita nampak. Bukan hak Tuhan royak. Bukan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak. Tapi hak kita nampak, kita buh dia. Sebab itulah apabila kita tanya, anak murid dia tanya, Tok Guru kata lagu ni yakin ke tak Tok Guru? Tak yakin. Nak jazah tak boleh anak murid, cuma bubuh pada baik pada tak bubuh. Bubuh tadi tu boleh jadi kena, boleh jadi maksud Tuhan sungguh, boleh jadi maksud Rasulullah sungguh, tapi nak jazah kita tak jazah juga, tak butuh juga, tak berani juga. Itulah tepat beza dia kata. Itulah tepat yang beza. Kalau gitu,
Apabila tubiknya cara metodologi cara mikir umpama tersebut, jadi kita duk dengar di telinga kita kata salah aslam khalah a'lam wa ahkam. Tu dia. Makna orang dulu, orang yang tak capur cara mikir dia dengan gapo? Dengan cara mikir orang-orang cari Tuhan tak jumpa, selamat dia kata. Apa makna selamat? Makna dia tak menentukan apa makna surah Tuhan. Apa makna ayat ni tentang hal Tuhan ni? Tak tahu surah Tuhan. Saya tanya. Ayat istiwa. Istiwa makna apa? Wallahu a'lam. Khalaqtu biyadayya. Wallahu a'lam. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Wallahu a'lam. Nampak tu tak? Radiyallahu anhum wa radu'an. Wallahu a'lam. Sebab radiyah per waktu tu. Ay yaskhitallahu alaihim. Apa makna yaskhitallah? Wallahu a'lam. Itu makna kata orang dulu. Orang tak capur cara memikir dengan metodologi pelik-pelik. Hak cari Tuhan tak jumpa, serah Tuhan. Pas lagu mana bahasa Arab tu guru? Tu kata salah aslam. Masya Allah. Seolah kata selamat mereka ni. Sebab dia tak ada beri makna apa-apa. Serah Tuhan. Tuhan nak agama serah. Tapi hak Tuhan ada rakyat tadi, zahir. Ataupun maksud apa nama keterang ni hak Tuhan itu bukan maksud hak Tuhan. Cerak tu bukan maksud hak Tuhan. Adapun hak kita, hak kita ni, hak Tuhan rakyat tu bukan maksud, bukan. Kalau kata maksud kat supaya kita, sebab apa boleh supaya kita? Kerana dia faham hak Tuhan ni supaya dia, sebab dia kesal dengan apa saat ni? Kesal dengan cara mikir orang cari Tuhan tak jumpa. Faham molek? Pas nak ulang lagu mana? Waja'a rabbuka. Ai waja'a amru rabbika. Datang urusan Tuhan kita. Tuhan raya? Lah. Nabi raya? Lah. Lepas tu yakin Datuk Guru? Boleh jadi. Hak ni lah makna kata jalan ni jadi berjalankan oleh orang dulu dan orang kemudian. Kita kata pendapat ni maka dinamakan khalah a'lam wa ahkam. Lebih bijak, lebih ketahui, lebih alim. Itulah orang panggil kata kita duk dengar di mana tempat begitu. Adakah pendapat tu diterimakan oleh ulama dunia? La, tak diterima oleh ulama dunia. Bagaimanakah kalau kita nak kira logik akal kita? Bagaimana giroyak mula-mula sekali kata orang dulu hak tak capurnya cara mikir dia dengan metodologi orang cari Tuhan tak jumpa ni tak faham makna hak Tuhan royak. Tak boleh jadi. Boleh jadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pun tak ada tahu. Boleh jadi. Boleh jadi tabi'in seorang pun tak ada siapa dia tahu. Boleh jadi atba'it tabi'in seorang pun tak tahu. Boleh jadi a'immatul arba'ah pun tak tahu juga. Ya Allah. Tak boleh jadi. Sebab itulah ulama sebagai imam umpama Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dia kata pendapat ni adalah pendapat yang orang kecek tak kenal ulama salafis salih dan tak kenalnya orang yang datang kemudian. Lalu dia kata fasaidu man tamassaka bima kana alaihi salaf wajtanaba ma ahdathahu al-khalaf. Utamanya, untungnya mereka yang pegang seumpama ulama salaf pegang dan menjauhkan diri daripada orang kemudian yang buat rengkok dalam agama. Rengkok apa? Rengkok mula-mula iaitu nampak hak Tuhan royak serupa dengan makhluk. Kemudian giroyak kata itu tu bukan maksud hak Tuhan nak, hak Tuhan menyata, hak Nabi menyata. Royak pula tu bukan maksud hak Tuhan nak. Kemudian berubah pula makna sedangkan makna tu tak yakin pun. Kemudian royak pula kata orang dulu seumpama salafis salih tak ada dia tahu pun makna apa yang kita tahu ni. Sebab tu mereka itu aslam, kita ni a'lam wa ahkam. Ya Allah. Dah. Itu tak masalahnya. Maka pendapat itu utuh.
tak dipakarkan, tak diterimakan. Bagaimana? Cuba kita kira dengan logik akal kita. Boleh jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak tahu? Kalaulah Nabi tahu, Nabi tak royak, mana kata menyalahi dengan Al-Quran. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Hai Rasul, menyampailah risalah aku ni kepada manusia. Hak kuat turun ni menyampai moleklah kepada manusia. Sifat tabligh itu bukan sifat sunat bagi Nabi, bukan sifat jaiz bagi Nabi, sifat wajib bagi Nabi. Tu dah. Nak lawi kita faham molek. Maka pendapat tu kata orang salaf ni tak tahu makna surah bulat-bulat kepada Allah, itu adalah khata'. Salah. Kamar dia mari orang kamar dia ni tahu, lebih alim, lebih bijak daripada orang dulu. Tak boleh nak terima akal. Nampak tu tak? Maka pendapat hak giroyak kata salah ini ning iaitu surahkan makna, dan orang khalaf itu menentukan makna, itu adalah semata-mata dakwaan yang tidak ada alasan daripada Alkitab was Sunnah. Tak ada. Ni nak kita faham jadi molek masalah. Kita mari tengok kata pendapat ni pia kata. Salah aslam qala a'lam wa ahkam. Aslam makna mana? Makna kata tak tahu gapo makna. A'lam wa ahkam makna tahu serta menentukan makna. Ini perkara yang kita kena faham molek ni. Kemudian riwayat kata salaf dan khalaf itu ittifaq, dua-dua kumpulan ni kata apa yang Tuhan riwayat, apa yang Tuhan khabar, apa yang Tuhan cerita, itu bukan maksud hak Tuhan. Fahal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana? Adakah di sisi kita ni ada ilmu sampai berani riwayat kata maksud hak Tuhan nak ni bukan gini? Lemah ke Allah Subhanahu wa taala nak menyatakan maksud? Adakah lemahnya Allah Subhanahu wa taala nak suruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghuraikan, menjelaskan? Tak sama sekali. Itu tak berlaku. Salaf tak dinamakan ta'wil tafsili. Khalaf ya namakan salaf tafsil ta'wil ijmali. Khalaf ta'wil tafsili. Kita kena faham. Daripada salah aslam, khalaf a'lam wa ahkam tubik pula. Benar hak lazim daripada dia tu apa? Salaf ta'wil ijmali, khalaf ta'wil tafsili. Ta'wil ijmali dengan ta'wil tafsili ni, dua kalimah ni tidak boleh nak tahu kata pia yang bawa datangkan itu pendapat. Barangkali orang yang bercakap tu yang ada ilmu boleh kemukakan kepada masyarakat. Mudah-mudahan kita boleh ambil faedah kata orang yang kata dan apa yang kata yang buat qawaid ni berdasar kepada ini tak apa, okey. Itu apa yang kata tabadal ilm, kita tukar ilmu pengetahuan. Tetapi salaf ni ia tak namakan takwil, ia namakan itsbat. Menamakan apa? Itsbat. Menyabitkan bagi Allah Jalla wa Ala perkara yang Allah Taala royak dan perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak. Itu salaf. Ada pun orang kemudian iaitu dia dinamakan takwil, tak ada gapalah tu. Nampak tu tak? Tu dia. Maka kita royak dah makna takwil di sisi orang salaf makna lagu mana, dan di sisi orang hak bukan di atas jalan yang salaf macam mana, itu kita royak mari dah. Baiklah tu. Takwil di sisi orang salaf maknanya tafsir, mula-mula sekali. Yang kedua, takwil di sisi orang salaf makna hujung jatuh satu perkara. Itulah takwil di sisi orang salaf. Hak Nabi berdoa kepada Abdullah bin Abbas kena pada tafsir. Ada takwil orang yang bukan duduk di atas bantasan ini dan tak kena mengena dengan takrif hak tadi itu, ya wi makna satu lagi.
Mana kata kita palingkan makna hak Tuhan raya tu kepada makna hak besar lagi. Walaupun ada dakwa kata ada qarinah, ada apa yang kata tandaan yang kata kita boleh paling gitu dan gini, itu orang yang kata dengan zan, bukan kata dengan yakin. Sedangkan masalah Allahu Jalla wa Ala pasti kena benda tu benda yakin. Jangan kita kecek kalau benda kita tak tahu. Kalau masalah zan ni kecek dalam masalah fiqh tak apa. Tapi masalah al-aqadi, masalah yakin ni pasti kena pergi balik hak yakin. Nampak tu tak? Tu nak kita faham jadi molek. Maka kita dengar ta'wil tafsili, ta'wil ijmali, ini apa panggil istilahat cakap yang dipercakapkan oleh orang Muhammadiyah, bukan orang dulu. Juga pendapat hak kata salah aslam qalah a'lam wa ahkam orang Muhammadiyah, bukan orang dulu. Dulu dinamakan al-ithbat. Nampak tu tak? Al-ithbat. Bukannya mana ta'wil tafsili. Apa kita faham ta'wil tafsili, ta'wil ijmali? Apa maksud? Yakni dua kumpulan ni orang panggil kata daripada orang Muhammadiyah belaka. Cuma ta'wil tafsili dengan ta'wil ijmali guru, iaitu mufawwidah dengan muawwilah. Hak ni surah bulat-bulat kepada Allah Jalla wa Ala tentang hal Allah Ta'ala. Hak ni mari takwil apa yang dia itu berasa kata, bukan berasa lah, makna kata yang dia itu nampak dengan kawan dia yang dia nak bubuh makna. Orang panggil muawwil lah. Maka mufawwidah dengan muawwilah ni, kedua-dua ni muawwilah dengan mufawwidah makna, mufawwidah maksud, mufawwidah murad. Hak tu dua-dua ni mazhab mutaakhirin belaka. Mazhab orang belaka. Tak kena mengena dengan mazhab salafis salih, hak sah. Dan dua-dua ni i'tikad atau hak Tuhan raya tu majaz. Mufawwidah dengan muawwilah. Ada pun salaf, dia pergi haqiqah. Sebagaimana kita kita mengaji maridah lah pada anak-anak murid kita ada sini ni, beberapa tempat dah kita baca daripada alim ulama kita ramai raya terpegang hakikat. Tapi hakikat bagi dia, hakikat bagi Allah Jalla wa Ala, bukan hakikat bagi kita. Kita ada hakikat, Allah Ta'ala ada hakikat, tapi hakikat Allah itu sedia kala dan kekal. Hakikat kita adalah baru dan binasa. Dua-dua adalah hakikat belaka. Bukan makna kata kita ni majaz, bukan. Tu tak? Tu dia. Baik. Kalau gitu, we faham, we molek kata dua-dua tadi tu muawwilah dengan mufawwidah sama satu jalan. Kata ayat Quran itu beri faedah apa nama tashbih. Muawwilah dengan mufawwidah, ayat Quran hak Tuhan royak hadiah, hadis Nabi hak Tuhan royak ha Nabi, kedua-dua adalah tashbih. Zahir itu tashbih. Hak Tuhan royak hak segera apa tu? Tashbih. Apa makna tashbih? Makna serupa dengan kita. Mana kata serupa dengan kita? Ambil daripada qawaid yang berkesan daripada mereka yang cari Tuhan tak jumpa. Orang hak cari Tuhan jumpa tak ada pakai qawaid tu, dia jalan terus kata hak ni hak Tuhan. Hak ni hak Allah Jalla wa Ala, tak kena mengena dengan makhluk. Walaupun guna bahasa tu lah, tapi dia reti kata hak ni hak Tuhan. Ada pun orang hak Islam hak kesal dengan cara mikir tu, dia kata ini ni beri faedah tashbih. Dalih dia kata ini bukan maksud. Kalaulah itu maksud, nascaya jadi gana? Jadi tashbih. Itu daripada kocek dia sendiri yang dia mengaku dengan lisanul hal ataupun lisanul maqal, cakap ataupun keadaan yang menunjuk, dia pergi kata tu tashbih. Sebab itulah dia nak perubat. Itu panggil penyakit. Penyakit tashbih. Sebab tu dia nak perubat. Dia kata perubat orang muawwilah, iaitu kita ta'wil mengikut apa yang kita nampak dengan qawaid yang kita letak.
Ada pun orang nak serahkan mufawwidhah, dia kata itu bukan maksud, tetapi apa maksud serah Tuhan. Kedua-dua ni tak ada kena mengena dengan salafis salih. Salah, cabut diri daripadanya. Tak payah benda ni kita dah royak banyak kali dah. Nampak tu tak? Pada dalam Fathul Bari menakalkan pendapat Salah Aslam, Khalah A'lam wa Ahkam tu kita baca berpuluh-puluh kali dah. Kita hurai berpuluh-puluh kali dah tentang yang pendapat tu bukan daripada pendapat salafis salih. Salaf bukan serah makna kepada Allah, iaitu dia serahkan hakikah kepada Allah, ataupun orang panggil bahasa lagi panggil kaifiyat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain pada ni tak. Bukan serah makna. Kalau serah makna, nescaya lagi kita tengok. Kata dia tak serah makna tu buat apa? Di mana tunjuk ke perkataan mereka kata mereka ni bukan serah makna. Apa makna? Makna iaitu benda yang kita faham. Kalau lafaz benda kita boleh dengar. Dia beza situ dah. Faham dah ada ayat ni. Makna kata lafaz yang dia kecek tu mempunyai makna yang patut pada kita sebagai manusia yang dengar tu boleh faham. Tu faham. Faham ke apa? Faham akan makna, dengar akan lafaz. Kita kecek lagu tu bahasa Melayu. Tu dia tu. Cara yang ulama kita dok royak mari daripada tokoh-tokoh ulama salafis salih terutamanya gitu. Dan kitab ulama salaf ni istimewa dia ada senarai sanad dia siapa kepada tuai. Dia tak sama dengan kitab yang lain. Bukalah kitab-kitab seumpama kitab As-Sunnah bagi Imam Ibn Abi Asim, Sunnah bagi Abdullah ibni Imam Ahmad, Syariah bagi Al-Ajurri, dan Aqidah Ashabil Hadis bagi Imam Sabuni, dan lain daripada tu lagi. Semua adanya sanad yang boleh kita periksa sampai kepada tuai yang muallif hak kata, tuai yang ampunya kata. Tak ada istimewa ni dalam kitab hak yang tak duduk di atas bantasan ini, tak ada. Nampak tu tak? Tu nak kita faham. Ini kita nak jalan mengikut salafis salih. Kalau kita kata amba tak mau jalan ni, tak ada apa. Kita nak jalan hak kita nak jalan. Okey, tak ada masalah. Tapi berikan jalan kepada orang yang nak jalan mengikut salaf. Biar jalan. Jangan tuduh. Jangan cemar. Jangan sekat. Kerana benda-benda tiga-tiga ni tak keluar malaikat daripada orang yang tidak adanya kekuatan. Tak ada. Kalau ada, nescaya ia boleh waris alasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ia tinggal agama kepada kita ni mahajjatil bayda. Cerah molek, jelas molek. Bukan makna duduk di dalam kegelapan kita sebagai orang Islam ni, bukan. Baik. Ada tak? Lalu ayat-ayat tu lah. Bukan ayat lain, ayat-ayat tu lah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ayat tu ke? Wakaf di atas Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni orang salaf wakaf di atas Allah, lafaz Allahu jalla jalaluhu tu, jalla wa ala, wakaf di atas illallahu tu, wakaf situ makna gana di sisi kita. Makna kata kita serahkan hakikat perkara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada dia boleh tahu hakikat Tuhan, malaikat Allah. Sungguh tak? Tak ada dia boleh nak perhatikan. Ada lagi orang tahu hakikat Tuhan. Amba tahu. Enggak saduk kecek. Hak ni ittifaq orang Islam mana-mana kata hakikat Allah tak ada dia boleh tahu. Hakikat zat dia, hakikat nama dia, hakikat sifat dia, hakikat perbuatan dia, dia boleh tahu. Allah hanya jual. Lain pada ni tak. La malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Malaikat yang hampir dengan Allah Ta'ala pun tak tahu. Nabi, Rasul yang Allah Ta'ala utus mari pun tak tahu. Bagaimana kita manusia yang bukan Nabi, bukan malaikat, bukan Rasul, utama.
Wakaf di atas wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kalau wakaf di atas ni makna kata hakikat Tuhan. Kalimah ta'wilahu ay haqiqatuhu. Hakikat Tuhan. Hakikat Tuhan tak ada boleh tahu. Tu nak kita faham. Nampak tu tak? Kalaulah kita pergi wakaf di atas wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi, kita berhenti situ. Kalimah jumlah yaquluna amanna, kita naik jumlah baru, isti'nah baru. Maka perhati baik, kata ta'wilahu wa ma ya'lamu ta'wilahu ay wa ma ya'lamu tafsirahu illallah warrasikhuna fil ilm. Kalimah ta'wil di situ makna tafsir. Kalau kita pergi wakaf di mana? Fil ilm. Kita pakai waw tu, waw ataf, ar-rasikhun ataf di atas lafzul jalalah. Maka at-ta'wil, ta'wil di situ tu wa ma ya'lamu ta'wilahu ay tafsirahu. Tu di sisi kita. Ayyuhas sunniyun, di sisi kita jalan gini. Tu nah. Tu dia. Makna kata tafsir ni boleh tak kita nak tafsirkan ayatus sifat? Di sisi kita tak menamakan ayatus sifat dengan ayat mutasyabihat mutlaqah. Apa makna? Makna tak dinamakan ayat mutasyabihat mutlaq. Dinamakan ayat mutasyabihat muqayyad saja. Makna kan? Makna kata ayat sifat Tuhan ni kita boleh faham makna, akan tetapi kita tak tahu akan hakikat dia. Hakikat dia itulah panggil mutasyabih. Adapun makna getih. Apa adapun makna kita getih. Faham molek situ? Nampak tu tak? Maka kita ni jalan kata makna tu tahu. Apabila kita tahu makna, pasti tak kata kita tahu hakikat? Pasti tak? Tak pasti. Kita tahu makna, kita pasti tak tahu hakikat? Tak pasti. Panggil dia tulah. Awak apa Tuhan kena panggil dia tulah tentang hal dia? Kerana dalam Islam kita ni mula-mula sekali, ia tidak ada beza. Kecek dengan Tuhan mungku gitu ya. Anak anta gitu ya. Nak gitu kah? Kita minta ke Tuhan, ya Allah mungwilah ke aku aku gitu ya. Kalimah anta tu makna apa? Makna mukhatab. Makna kata kita tujukan perkataan kita, doa kita kepada Allah. Mukhatab mana? Depan kita. Allah Ta'ala tak ada dalam dunia ni. Memang Allah Ta'ala tertinggi di atas segala makhluk ni. Tapi Tuhan nampak kita. Tuhan dengar kita. Tuhan duk tunggu kita itu nak minta daripada dia. Itu dia. Itu tak? Nak kita faham. Baik. Kemudian kita tahu sekadar tu pasti tak kita tahu sampai hakikat tak. Jangan kata bak Tuhan. Bak makhluk pun tak boleh gila. Kita tahu tak kata makna arak tu makna apa? Tahu. Hakikat kita tahu dah ada dalam dunia, tahu. Tapi hakikat adalah syurga esok. Arak ada dalam syurga? Ada. Reti tak kata syurga tu dalam tu ada arak, reti. Tapi tasawur tak dalam otak kata hakikat arak tu macam mana? Tak. Tu makhluk sama makhluk. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tahu kata Allah Ta'ala itu istiwa. Tahu. Tahu kata Allah Ta'ala itu datang. Tahu. Tapi hakikat datang. Hakikat istiwa macam mana? La ya'lamuha illallah. Tak ada dia boleh tahu melainkan Allah. Pada mana lagi nak jadi wasa kata wasa Tuhan nak serupa pun dengan kita. Perbuatan Tuhan wasa nak serupa pun kita. Nak serupa lagu mana tak serupa mula dah. Kerana perbuatan dan sifat itu tabik bagi zat. Ikut bagi zat. Kalau zat tu tak serupa dengan segala makhluk, maka perbuatan dia, sifat dia tak serupa dengan makhluk. Tak abadan. Ini panggil logik orang Islam kita mudah-mudah. Tak kena payah lah. Mudah. Tuhan tak serupa, zat Tuhan tak serupa dengan makhluk, maka perbuatan kita, perbuatan dia, sifat dia nak serupa dengan kita. Tak serupa pada hakikat. Pas panggil dia ada serupa.
Buat apa boleh pakai tak ada serupa? Kerana Tuhan nak uji kita beriman dengan benda tu, Tuhan kena royak uji kita faham. Kalau ayat kata innallaha huwas sad, innallaha huwad dad, innallaha huwat ta, innallaha huwal alif. Ngerti apa? Kalau kata innallaha sami'an basira. Innallaha kana sami'an basira. Allah Taala itu sangat mendengar, sangat melihat. Reti tak? Reti. Tapi reti sekadar tu siapa tak pada hakikat dengar Tuhan dan lihat Tuhan? Tak siapa. Baik. Allah Ta'ala itu tertinggi, istiwa di atas arash. Reti tak? Reti? Atas arash. Arah ada mana ada atas pada ni? Ada. Ada mau kata tak boleh tunjuk, tak boleh berapa. Kalau itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan tunjuk sekarang tak naik. Tak ada. Tu nak bagi kita tahu. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salihu yarfa'u. Naik pada mana? Semua ahli tafsir daripada kalangan ahli sunnah yarfa'uhu tu makna kata ilaihi tu dhamir tu rajuk kepada Allah Taala belaka. Tu dia. Tak boleh lagi kecek lagu tu lama gitu lama gini. Ni menyakit ni. Nyakit kesal dengan cara mikir orang hak bukan Islam hak asal, makna kata orang hak cari Tuhan tak jumpa. Dengan kaedah kata tiap-tiap barang yang baru maka jadi barulah. Tiap-tiap yang barang tak sunyi daripada benda baru maka barulah. Baru di sisi dia mana perbuatan Tuhan. Kita tak. Perbuatan Tuhan tak lazim jadi Tuhan tu baru tak. Kalau gitu pada. Kalau kira lagu tu kita ni pia dak rezeki. Pas lagi akan pula pia dak rezeki pula. Tu cara lagi, cara mikir tu tanpa tanya soal pada diri kita. Dulu kita tak ada, kamar dia kita ada. Tuhan nampak tak kita belum pada kita ada. Tuhan tu bersifat dengan nampak lah. Bukan dia tu tak nampak. Sedia kala dah dia nampak. Tapi dia nampak tak kita belum pada kita ada. Ada. Lepas daripada tu, kita mari ke dunia ni. Lepas tu Tuhan nampak kita, maka jadi baru. Di sisi mereka yang berkesan dengan cara mikir hak cari Tuhan tak jumpa ni, dia kata jelas. Sebab kaedah yang muhkamah iaitu ma la yakhlu min hadithin fahuwa hadithun. Barang yang tak sunyi daripada benda baru maka jadi barulah. Baru di sisi dia mana perbuatan Allah Jalla wa Ala. Punah baik. Ada apa orang hak salah ni? Perbuatan Tuhan hak tu lah tak serupa dengan kita. Sebab tu Imam Bukhari kata wa anna hadathahu laisa ka hadathil makhluqin liqaulihi jalla wa ala laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Taala membuatkan perbuatan dia tu tak serupa dengan perbuatan kita. Sebab tu ayat kata laisa kamislihi syai'. Diri tak sama, perbuatan tak sama kecil. Ayah benalah ni. Kita lagi pandai-pandai lebih ada Tuhan ni dah teruk gak nah. Tuhan royak nak kita beriman. Rugi masanya mana ni? Kena duk hurai semula. Apa kesal? Kesal dengan orang cari Tuhan tak jumpa. Kesal dengan cara mikir dia, kesal dengan metodologi dia, kesal dengan cara faham dia. Salah lebih kita. Kita orang Islam, orang ada Tuhan. Bukan orang tak ada Tuhan. Kalau orang tak ada Tuhan boleh nak berjiring, berjising jauh Arab nama, nak mengaji cara bergerak dia nama, tak apa. Kerana nak isbat kata Allah ni ada Tuhan. Pandai pakai ilmu tu. Tapi orang beriman dah. Ada Tuhan dah, kenal Tuhan dah. Berhajat lagi kepada ilmu tadi. Tak adalah. Tubik mari kepada dunia ni, ya segar dega. Tak ada berhajat dah pada obat-obat hak nak mari gapo dia dah. Padang hak tu hewi dia tu cukup dah. Cukup Ya orang beriman, bukan orang tak beriman, orang kenal Allah, kenal mengikut mana? Kenal mengikut kitab Allah Taala, hak apa Rasulullah royak. Kita ayat tak hak Tuhan royak, hak Nabi royak, hak ni bukan qata'i ni. Ni ada orang kecek di kalangan orang kesal lagu ni ada kecek bel lagu tu. Hak qata'i ni, hak otak kita tunjuk ni hak tu qata'i. Hak tu putus jazah. Kalau hak Quran royak, hadis Nabi royak, tak kira mutawatir, tak kiranya ahad, tak kiranya Quran segi dalalah ni tu zanni belaka dia kata. Ya Allah, apa kita jadi gitu lalu. Punah habis Islam kita kalau dak situ. Punah habis.
Nyanyo kita. Tu dia. Faham tu nah. Baik. Maka ingatlah salah orang salah dulu hak tak ada kesal apa-apa dengan pelasapah dengan gapo nama ni. Dia royak kata maksud hak tu hai royak ni maksud hak tu hai dah. Hak tu hai royak tu itulah maksud hak tu hai. Utama ayatus sifat, ayat sakut paut dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Hak tu hai dah. Tak sadar lagi kuih. Kata ada orang dulu orang tak ada kesal dengan pelasapah gapo nama ni. Ya tak pegilah lagu ni, ya pergi lagu lah dak. Tak ada hujah kecil itu tak ada. Nampak tak? Ulama seumpama Imam Ibn Hajar tak terima salah aslam khalah a'lam wa ahkam, tak terima. Banyak sungan ni. Banyak sungan ni mentimur kok mana wallahu alam. Tak. Pendapat tu pendapat yang marid. Pendapat yang biasanya kata penyakit. Ni kita tak salah. Sebab itulah nak royak kepada kita tahu kata asal Allah Ta'ala, asal ayat Tuhan tu tanzih. Asal ayat Tuhan tanzih. Asal hadis Nabi tentang hal Tuhan tanzih. Cuci dah. Sebab itulah boleh kita pegang dengan apa hak Tuhan royak, apa hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak, gitu. Sebab apa? Sebab dia cuci dah. Adapun di sisi orang hak makan cara mikir dengan teori-teori dan metodologi orang hak biasanya kata cari Tuhan tak jumpa ni hak Tuhan royak ni baru ni, hak Tuhan royak tu bukan maksud tu, hak Tuhan royak ni supaya kita ni lepas tu menyakit apabila menyakit yang cari obat, nak puabat tak nak bukan maksud tu hak Tuhan nak tu bukan tu sudah punah habis. Nampak tu tak? Janganlah kita duk lagu tu tak kena. Cara lagu tu tak kena. Maka Wipahai kata di sisi orang yang tak makan cara mikir dengan orang cari Tuhan tak jumpa ni, dia tengok ayat Tuhan, dia kata itu adalah maksud hak Tuhan dan reti faham molek hak Tuhan royak, akan tetapi hakikat saja yang kita tak boleh nak faham. Hakikat surah Tuhan. Saya dak royak dah kata dalam ayat Quran ni ia ada tiga. Tiga ke apa? Tiga perkara yang kita kena berimeh. Dalam Quran ada ayatul ahkam. Ayat sakut paut dengan hukum hakikat. Dalam Quran ada ayat yang Tuhan nak mengenalkan diri dia. Orang panggil ayatul sifat. Dan dalam Quran ada ayat yang pesan kata nak mentarhibkan tarhib dan nak royakkan kisah. Quran kalau kita tengok mari tubik tiga bucu tu. Bukan tiga serangkai lah dah ni, bukan Kristian nak ni Allah. Nah, nak royak kata cara ulama pergi tengok mari supaya kita duk baca masalah kalam itulah. Kalam adanya berapa nama? Adanya isim, ada fi'il, ada harah. Sudah. Orang panggil kita terima sebab apa? Sebab dalil al-istiqra. Dalil al-istiqra. Al-istiqra mana kata dalil tengok kepada semua luar Arabiah, buat tubik kesimpulan. Gitu. Ni apa nak kata betul dengan maksud hak Tuhan nak. Tu panggil kata fahmuddin bimaqasid. Faham agama dengan maqasid hak agama. Tu kita faham lagu tu. Ya, kita faham lagu tu, tak usah bubuhlah kata kita tak faham lagu tu, tak faham lagu tu. Baik. Kemudian ayatul sifat dan ayatul ahkam kita kena faham. Faham tiga. Tiga agama. Tengok. Yang pertama sekali. Ingat ayuhas sunniyun tarkis. Faham tak? Mula-mula ayat hak Tuhan royak tu. Ayat hak Tuhan royak le Quran tu. Tuhan guna bahasa apa? Tuhan guna bahasa apa? Tuhan guna bahasa apa nama? Bahasa Arabi. Bilisanin Arabiyyin mubin. Bahasa Arab yang terang nyata. Apa makna terang nyata? Min itlaqil mahal wa iradil hal. Tuhan itlaqkan bilisan tapi bilughah, dengan bahasa Arab yang terang nyata.
Gapo bahasa Arab terang nyata Tok Guru? Makna hak Tuhan royak tu manusia patut pandai boleh faham. Dan bahasa hak Tuhan guna tu bahasa yang manusia boleh reti. Tu makna kata bilisanin Arabi mubin. Maka tidak istisna tu. Semua tak kira ayat sifat, tak kira ayat ahkam, tak kira masalah tarhib dan masalah kisah, semua jalan di atas tu belakang. Tak ada kecuali. Kemudian mari kita tengok. Kita tahu dah kata Tuhan gunakan ayat, gunakan bahasa tadi tu guna lafal musta'mal. Lafal hak biasa ada mempunyai makna. Kita reti. Apabila kita reti, kita kena apa pula lagi? Mula-mula Tuhan guna lafaz musta'mal. Lafaz musta'mal makna mana? Lafaz yang mempunyai makna. Setelah daripada Tuhan gunakan lafaz tu, kita ada juga ilmu pengetahuan daripada kita mengaji daripada alim ulama, walaupun kita tak mengaji banyak pun, tapi kita mengaji tafsir daripada alim ulama, kita reti kata Tuhan royak gapo kita. Tak? Misal lagu mana? Tuhan kata aqimus salah. Semaya oleh kamu. Diri oleh kamu akan semaya. Aqimus salah. Lafaz tu lafaz Arabi dah tu. Lafaz Arabi. Bahasa hak Tuhan guna tu, lafaz apa tu? Lafaz Arabi, bahasa Tuhan guna panggil kata lafaz-lafaz musta'mal. Bahasa Arab. Kemudian ulama kita terjemah saling bahasa kepada bahasa kita, mana berdiri olehmu akan semaya. Maka kita pun faham daripada apa hak Tuhan royak, sebab kita ada makna hak ulama tu tafsir, kita faham kata suruh kita semaya, wajib di atas kita kena semaya. Lalu lagi kena pergi nak semaya lagu mana? Mari Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Semaya sebagaimana aku buat contoh wimu tengok atas semaya lagu ni. Itu apa panggil contoh Nabi tu panggil hakikat semaya. Ataupun keadaan, kaifiyah cara kita nak semaya. Tu panggil situ. Ada lafaz, ada makna, ada hakikat, ada kaifiyah cara. Tiga-tiga ayatul ahkam kena pergi situ belakang. Suruh kita buat haji. Kita reti kata haji ni gapo hak Tuhan royak dalam Quran. Kamal kita faham makna. Lepas tu cara kita nak buat haji, Nabi kata khuzu anni manasikakum. Faham siapa kaifiyat cara nak buat haji lagu mana. Itu ayatul ahkam. Ada pun ayatul sifat. Ayatul sifat. Hak Tuhan royak tentang hadia. Sifat dia, perbuatan dia. Ha apa kena royak? Nabi kita beriman. Ha. Tuhan kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tak ada dah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istaula, tak ada. Istawa tu tu. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Tuhan guna bahasa apa ni? Bahasa Arab. Ada makna tak? Ada. Faham dah makna? Faham. Mana dalil? Dekat ulama terjemah belakang. Tu makna bagi ayat dah tu. Nampak tu tak? Kemudian so lagi hakikat kata Tuhan buat ni lagu mana? Hak tu surah Tuhan. Mana ayatul sifat dua yang kita dapat. Gapo? Ada lafaz yang mempunyai makna, kemudian kita faham makna hak ulama tolong terjemah surah syarah kemudian hakikat dia serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu semua ayat sifat. Semua ayat sifat lagu tu. Sebab tu ulama kata kita beriman dengan sifat Allah Ta'ala seperti kita beriman dengan zat Tuhan. Zat Tuhan tak serupa dengan makhluk, maka perbuatan sifat Tuhan pun tak serupa dengan makhluk. So, yang kedua, kita beriman dengan mana-mana sifat-sifat Tuhan, maka di atas itulah qawaid kita beriman dengan hak lain lagi di kalangan sifat Tuhan. Kita beriman dengan sifat basar. Allah Ta'ala mempunyai sifat melihat. Supaya tak dengan baru? Tak. Maka semua sifat Tuhan sebut tentang hadiah, supaya dengan ni, supaya basar ni, kiyah gi. Ukur gi. Sifat kalah, sifat penglihak, sifat kuasa, sifat redha, sifat marah. Gapo lagi kata ni? Tak supaya dengan makhluk. Sebab kita kata di atas ni hak lagi habis. Sebab hak tulah. Jangan kita buat PA perangai supaya orang ahlul kitab. Lagu mana? Beriman dengan Nabi Musa, dengan Isa, dengan Nabi Muhammad. Tak mau. Hak tu Yahud. Nasara beriman dengan Abu Musa, beriman dengan Nabi Isa, Nabi Muhammad tinggal. Nasara.
Kita Islam dak. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad kulluhum la nufarriqu baina ahadin minhum. Tak ada buat beza ke habuk. Berimeh habis. Tu nak ayat kata gapo tu? Nak ayat kata Islam kita ni gitu. Maka orang ahli sunnah wal jamaah gitu je berimeh. Kita kena tengok juga, jangan kita duk tengok kitab hak kita sama dia kita orang royak tak serupa dengan hak kita pakai hukum di atas kita sekarang. Jangan lagu tu. Nah, bukan buat lagu tu. Kita mengaji kitab hak kita dalam cara-cara hak kita, bahawa kita tak biasa dengar demo tu gitu, demo ni gini. Buat apa kita duk zalim diri kita lagu tu? Cari ilmu lagi. Nah, cari ilmu lagi, tengok lagi. Barulah kita itu tahu. Yang gaduh duk gitu tuduh orang gitu gini. Berasa kata banyak pahala, molek juga tuduh orang banyak sikit. Tak gitu. Tu mudah-mudahan kita boleh jeduk dalam bank juga, tapi bank apa bank gerak esok. Tak erah. Sebab itulah janganlah kita tak sah buat lagu tu. Sebab itulah dalam masalah kisah pun sama. Kita faham hak Tuhan royak, kama kita apa nama hak kita dengar ayat Tuhan, kama kita faham, kita beriman. Lepas tu tak sedar carilah. Kata hanying ashabil kahfi tu warna gapo sah pada. Nah, dia muda umurnya mana entah saya cari. Kat tua kan saya cari. Juduk. Cukup minyak tu. Padahal dah tu hayat minyak tu. Nampak tu dah? Ada cari burung hud-hud hak Nabi Sulaiman ni. Ya ada berapa warna supa kedak dengan hak ada mah kita. Tak sah, saya kaca. Tuhan royak kisah tu untuk apa? Untuk nak kita dapat ibarah. Laqad kana fi qasasihim ibaratul li ulil albab. Nak ambil ibarah, ambil pengajaran daripada kisah. Bukan kita nak pergi cari hakikat tu, bukan. Itulah. Dalam Islam kita ya lagu tu. Tak payah kali. Banyak lagi kita kena ada imarah dunia kita nak dengar agama ni banyak lagi. Ni dengan sebab apa? Sebab giduk dengan orang. Habis tu lekat cara mikir orang, kita kena duk basuh mula letih tu. Dia duduk dengan orang cari Tuhan tak jumpa. Kamar dia mula duk suluh Quran, suluh hadis tak. Supa dengan baru. Punah habis tak. Nah, punah habis. Orang duk molek-molek Quran, duk molek-molek hadis, duk molek-molek dah ni buat apa ni kita duk jadi duk pergi kucau jadi punah buat apa. Ai duk molek-molek duk keruh buat apa nah. Tak sahlah lah tu. Nampak? Tu dia. Hak masyhur di sisi orang salah ni kecek amirruha kama ja'at bila kaif. Tentang ayat sifat Tuhan lalu di atas dia sebagaimana dia datang. Tu makna ulama faham kata maksud hak orang salah kecek lagu ni makna. Makna kata dia fahamkan makna. Dia reti kata makna hak Tuhan royak, hak Tuhan nak. Amirruha kama ja'at, sebagaimana dia datang. Mari lagu mana ayat Tuhan royak, lagu mana Nabi royak, lagu mana datang tu waktu. Itu makna orang turut Tuhan. Itu makna kata orang nak berjalan dan redha apa Allah Taala royak dan khabar. Nabi pun royak dan khabar juga. Lepas tu mari lihat belakang bila kaifin, dengan ketiadaan bagaimana. Kalimah bila kaif ni molek ni. Makna kata ulama salah dulu dia faham makna, sebab tu dia wari bila kaif. Kalau dia tak faham makna, dia tak nak wari dah bila kaif. Wari buat apa? Makna tak ada. Ataupun makna kita tak ada boleh faham. Kecek bahasa tu boleh kena. Makna tu tak ada boleh kita faham. Tuhan hanya jua yang tahu. Lalu kalau makna kita tak faham, hak Tuhan royak, nak wari buat apa bila kaif? Nafikan perkara ni untuk nak kita nafikan satu perkara, nak royak atau kita sabitkan satu perkara. Kita menyabitkan satu perkara. Kita faham makna tapi kita tak tahu maksud hakikat lagu mana surah Tuhan. Makna tu Tuhan royak kita faham lah, sebab kita tak faham nak beriman lah mana. Tu dia. Tu sama-sama orang Islam kita pun nak makan taklih dah kata tak faham makna. Pas kalau orang yang bukan Islam, orang bijak-bijak supaya umpama orang buat kaji, orang putih ke berapa, makna apa sini? Tak tahu gak surah ke Tuhan. Sudah buatlah tu.
Nak terima lagu mana? Orang ni orang otak buat kajian berapa nama orang Islam kecek lagu tu. Demo nak terima Islam, tak ada. Tu dia tu. Nampak tak tu? Maka gapo mana amiruha kama ja'at? Kita nak sudah sini. Iaitu kita melalukan sebagaimana datang. Melalukan sebagaimana datangkan. Yakni kita menetapkan, tunjuk ke ayat Quran di atas apa yang bawa datang. Tuhan royak lagu mana kita kekalkan. Hak yang royak mai kekalkan. Makna kata datang lafaz-lafaz yang menunjuk di atas makna-makna. Lafaz tu Tuhan tunjuk tak? Di atas makna. Tunjuklah. Kalau tak tunjuk Tuhan nak kita tadabbur lah mana? Dalil besar sekali nak ayat kata Quran kita tak kira ayat sifat, ayat ahkam, ayat gapo pun terutama ayat sifat ada makna sebab Tuhan suruh kita tadabbur Quran. Tak ada lah dalam Quran kata tadabbur semua Quran illa malaikat ayat sifat tak ada. Dalam Quran kita 30 juz tak ada. Dalam hadis Nabi pun tak menyata lagu tu. Dan Abdullah bin Mas'ud dia kata, tak aku ni tak mengajikan Quran. Aku ni makna aku mengajikan Quran dan aku tak halihnya Quran daripada muka tu kepada muka ni, ayat tu kepada ayat ni malaikat gapo nama? Iaitu pandai baca dan boleh faham serta wa amalkan dengan hak kita faham tadi itu. Sebab itulah Mujahid ibni Jabr, anak murid Abdullah bin Abbas, dia kata aku ni wakah di atas tok guruku nama Abdullah bin Abbas. Tiap-tiap ayat Quran hak 1000 ayat lebih tu malaikat aku tanya makna ya gapo, makna ya gapo, makna ya gapo. Dia tanya sebab itulah ya tafsir tu molek Mujahid anak murid Abdullah bin Abbas. Nak tahu medan lagu mana? Tengok tafsir umpama Tabari awari, umpama Ibn Abi Hatim, umpama Abdul Razak Sana'ani dan lain-lain lagi daripada tokoh-tokoh ulama hak yang bawakan pendapat tu mari kita. Buat apa kena duk royak lagu ni? Setengah-setengah saudara buat apa kena duk royak lagu ni? Kerana ni. Orang yang pesing kata duk ambil cara mikir hak pesing kata orang tak kenal tak jumpa dengan Tuhan ni duk buat main duk royak. Hei, Quran ni Tuhan royak lagu tu tapi Tuhan tak ada kehendak lagu tu. Pandai-pandai. Sungguh tak Tuhan tak kehendak lagu tu. Amor pun tak yakin juga kata gitu. Lisanul halah tu dah. Yakin kau royak lagu ni? Tak yakin pun kata jadi kata mengikut hak kita buat kajian mari. Yakin tak? Tak yakin. Tapi buat kajian mari. Kalau bab fiqh tak apa dah. Zon tak apa. Kalau bab ni tak boleh nak buat zon main kata. Tu nak bagi kita faham molek. Nampak tu tak? Tu dia. Kalaulah mereka orang salafus salih ni tak faham makna sungguh. Sebagaimana dakwanya orang hak biasa makan cara mikir dia hak tak kena ni lah deh. Nas dia kata mana? Amiru lafzaha. Kita lalu ke lafaz dia ma'a i'tiqadi anna al-mafhuma ghairu murad. Serta kita i'tiqad kata benda hak segera faham tu bukan maksud. Yang kena kecek lah tu baru nyata. Ada pun yang kecek amiruha kama ja'at. Hak tu makna kata dia faham. Faham makna. Lalu sebagaimana datang. Bila kaih. Mari bila kaih lihat belakang tu nak orang kata hakikat kaifiyat tu amat tak tahu. Bahkan lu tak ada makna mula. Nak nafi apa kaifiyat? Nak nafi apa hakikat? Gapo makna itu sami'un basira? Amat tak tahu ke? Gitu bila kaih. Tak leh. Oleh hadil tu ya kena tahu makna barulah kita boleh nak kata hakikat surah Tuhan. Kita tahu senyap ni hakikat surah Tuhan. Tu cara lagu tu. Katanya la syurga ada apa tu? Tak tahu, tak tipu tak tahu. Tapi hakikat surah Tuhan. Ada orang kecil lah tu. Ada apa tu la syurga? Hakikat surah Tuhan. Nak hakikat surah Tuhan lagu mana tak tahu mula lagi. Nah, kita tak tahu mula tak gapo, tak tahu, tak leh kecil lah tu. Tu dia. Baik. Maka kalimah bila kaif tu nafi kaifiyat.
nafi hakikat pada benda yang tidak sabit. Makna benda tak ada. Orang panggil apa ni? Orang panggil lagu. Orang panggil kata kita itu lalai. Laguun boleh panggil lalai ataupun panggil apa? Benda sia-sia daripada perkataan. Orang berakal tak kecek lah tu. Orang berakal tak kecek benda pelik-pelik lah tu. Nampak tu tak? Nabi kita faham kata orang salaf faham akan lafaz yang mempunyai makna, tapi hakikat tu surah Tuhan. Reti makna. Ulama hak belakang kamar dia ni, hak tak makan dengan cara mikir hak mana? Mikir pasal orang cari Tuhan tak jumpa ni. Ya, aku juga kata salah tu tahu akan makna. Tahu akan makna. Lepas tu tahu makna tu pasti tak kita tahu hakikat. Jawabnya 100% tak tahu. Tak lazim, tak pasti. Tahu makna tapi hakikat tak tahu. Boleh. Tak ada apa. Bak makhluk pun boleh, bak Tuhan panggil qiyasul aula, utama lagi. Bak Tuhan jangan pakai qiyasus syumuli. Dengan qiyas tamthili tak boleh pakai. Kena pakai qiyasul aula. Utama. Tu bak utama. Tak apa, kalau buat sama tak boleh. Nampak tu tak? Tu nak kita faham moleklah pada perjumpaan kita sekali ni. Nampak tu tak? Insya-Allah taala kita akan terus lagi lah pada pengajian kita ni tentang masalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam ni sekadar inilah dulu nah. Insya-Allah jalla wa ala as'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu wasallama wa baraka ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.